Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu wali kutub, ulama besar, salawatnya tidak kurang dari 100.000. Panjang-panjang lagi salawatnya. Satu hari ada raja menghadap kepada beliau, sowan kepada beliau. Lalu beliau persingkat salawatnya karena waktunya habis, diganti dengan cara yang lebih cepat. Salawatnya cepat, biasanya tidak cepat, panjang-panjang. 100.000 kali sehari semalam. Karena ada raja ini, akhirnya salawatnya dipercepat. Ketika beliau salawat sedang dipercepat, ngantuk beliau sedang salawat, ya. Begitu ngantuk, mimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, aku mau mencium bibirmu. Lalu diciumlah bibir Sayyidina Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu oleh bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada beliau agar diganti kalau sedang ada urusan tergesa-gesa, diganti dengan salawat yang pendek. Lalu diijazahi oleh Nabi langsung salawat ummi. Nabi yang mengijazahkannya kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu beliau terbangun, saat itu juga beliau menemukan keanehan. Apa keanehan? Bibirnya menjadi wangi sampai wafatnya. Wanginya tercium beratus-ratus meter. Murid-muridnya kalau berkumpul mencium wangi bibirnya Imam Abul Hasan Asyadzili, karena dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami oleh kita semua, ya. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Pertama sekali, sedikit pengenalan tentang Syekh Abu Hasan Al-Syadzili. Beliau adalah seorang tokoh sufi, tokoh tasawuf yang lahir di Morocco pada tahun 593 Hijrah dan meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Kepada beliaulah disandarkan tarikat Asy-Syadziliyah. Para penonton yang dirahmati Allah, setiap tarikat ni ada syekh-syekh pendirinya dan anak-anak muridnya. Para pengikut tarikat tersebut akan membuat cerita bagi menunjukkan betapa hebatnya syekh mereka itu. Kemudiannya apabila ada beberapa tarikat berlaku persaingan syekh siapakah yang paling hebat, maka setiap anak murid akan membuat cerita yang lagi hebat bagi menunjukkan betapa hebatnya syekh mereka, betapa hebatnya syekh tarikat mereka berbanding tarikat yang lain-lain, berbanding syekh tarikat yang lain-lain, ya. Bahkan kadang-kadang dalam satu tarikat itu sendiri, okey, penerusnya ada 2 ke 3 orang ke apa ke, dan sekali lagi berlaku persaingan di antara mereka tu siapakah yang lebih hebat. Maka timbul cerita-cerita bagi menerangkan kehebatan setiap syekh. Kadang-kadang antara tarikat yang berbeza, kadang-kadang dalam satu tarikat yang sama itu sendiri, ya. Baik, cerita yang kita dengar tu merujuk ataupun menerangkan tentang mimpi. Okey, bila bercerita tentang mimpi di kalangan syekh-syekh tarikat ataupun orang-orang tarikat, itu satu benda lazim. Dah tak ada apa-apa dah. Mereka ni mimpi macam biasa-biasa saja tau. Sebab itu mereka cerita yang mereka buat kan. So mimpi ni biasa-biasa. Kemudian kalau dalam mimpi tu jumpa Rasulullah, biasa-biasa. Kalau dalam mimpi tu cium, biasa. Maknanya cium di pipi, itu pun biasa-biasa. Bersalaman ke, berpelukan ke, cium ke, itu biasa-biasa. Maka untuk upkan lagi cerita, untuk naik satu lagi langkah bagi menunjukkan betapa hebatnya, dibuat satu tokok tambah yang baru sebagaimana kita dengar tadi, bahawa bukan sekadar cium di pipi ke apa, tetapi cium di bibir. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila lelaki yang dewasa cium bibir lelaki yang dewasa, itu sudah mula membawa kepada LGBTQ. Dan ini adalah satu fitnah yang amat buruk, amat dahsyat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena pandang serius dalam rangka mereka nak upkan sendiri
tokoh tarikat mereka itu, syekh tarikat mereka itu, mereka buat-buat cerita sampai yang kita dengar tadi, cium bibir. Meskipun dalam mimpi, tapi cium bibir adalah satu fitnah yang amat hebat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan salah faham. Dalam hadis-hadis sahih memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cium isteri-isteri baginda. Dalam hadis-hadis sahih juga ada diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium cucu baginda, yakni Hasan dan Husain. Tetapi apabila isteri, ya mungkin di bibir. Apabila merujuk kepada Hasan dan Husain, itu merujuk cium kepada cium di pipi ataupun di dahi, bukannya di bibir, ya. Kecuali ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 16903, atau edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud, hadis nombor 17561, di mana diriwayatkan baginda cium bibir Husain, ya. Namun riwayat ini dinilai dhaif oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakan beliau. Jangan salah faham sekali lagi, hadis-hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain memang sahih, memang ada. Tapi itu cium di pipi atau di dahi. Hanya satu ini cium di bibir, dan ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Baik, saya apabila mendengar video tersebut, saya terfikir mungkin sebab bila dengar tu macam dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam bahasa Indonesia tu bibir ada maksud lain. Maka saya pun semak dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kamus rasmi bagi bahasa Indonesia, sebagaimana kamus dewan bagi kita di Malaysia ni, ya. Bila saya semak perkataan bibir, semuanya merujuk kepada yang inilah. Okey. Jadi satu fitnah yang besar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, meskipun dalam mimpi dikatakan cium bibir Abu Hasan Al-Shazili, masing-masing adalah lelaki yang dewasa, ya. Jadi sangatlah tidak patut, satu fitnah yang sangat buruk, sangat dahsyat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membuat cerita-cerita ini semata-mata untuk menunjukkan kehebatan syekh mereka. Sebab macam saya kata, mimpi jumpa Nabi bagi orang-orang tarikat ni macam tak ada apalah, biasa sangatlah dah. Jadi bila mimpi tu mereka upkan sikit, berpelukan, bersalaman, berciuman, tapi cium di pipi lah ataupun di dahi. Tapi yang ini nak bagi up, further up, up paling tinggi sekali, okey, cium bibir pula. Padahal ini adalah sesuatu yang berbau-bau LGBTQ, maka ini adalah satu fitnah yang amat dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kedua. Pertama tentang biografi ringkas Syekh Abu Hasan Al-Shazili, kedua tentang mimpi tersebut, yang ketiganya mendapat diajar satu selawat dan ijazah tentang selawat itu, kan. Para penonton yang dirahmati Allah, hati-hati dengan mimpi-mimpi ni. Any Tom, Dick and Harry pakai pakaian agama, kemudian pandai cakap, kemudian cerita dia mendapat mimpi amalan sekian-sekian, diberi ijazah amalan sekian-sekian, ya. Padahal kita ahlu sunnah wal jamaah, kita mencukupkan diri dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih, hasan, atau mengikut sebahagian lagi pendapat, hadis dhaif pun boleh apabila ia digunakan selari dengan syarat-syarat pengamalan hadis dhaif yang diterangkan oleh para ulama, ya. Dan inilah yang menyebabkan kita ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah ni bukan sekadar nama yang sekali lagi any Tom, Dick or Harry, or every Tom, Dick and Harry claims himself ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah ni ialah mereka yang benar-benar membuktikan diri mereka ni sebagai merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba sedaya upaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibezakan antara sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah, dan kita ni berjemaah dalam mengikuti itu. Jadi inilah intipati di sebalik nama tersebut. Ia bukanlah sekadar satu slogan yang semua orang laung-laungkan, tapi bila kita tegur sesuatu akidah, sesuatu ibadah, sesuatu amalan yang mereka lakukan bukan berdasarkan sunnah, mereka jawab dengan jawapan-jawapan yang menunjukkan mereka ni sangat anti kepada sunnah, sangat jauh kepada sunnah, ya. Jadi apabila merujuk kepada selawat, selawat yang terbaik ialah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sendiri baca dalam
ibadah yang terbaik? Yang ini solat itu sendiri. Yang ini apa yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah yang kita biasa baca dalam tasyahud akhir. Sebenarnya kalau rujuk pada hadis, tasyahud awal, tasyahud akhir, bacaannya sama je. Bukanlah baca tasyahud awal tu pendek, selawatnya pendek, tasyahud akhir selawatnya panjang kan. Okey, baik. So itu bezanya kita. Kita ni tak ada orang ni nak mimpi tu, amalan ni, amalan itu, ijazah ini, ijazah tu, sehingga setiap syekh tarikat akan ada amalan sendiri. Setiap syekh tarikat ada ijazahnya sendiri kan. So macam apa ni kan? Masing-masing ada amalannya sendiri, masing-masing ada trademarknya sendiri. Berbeza dengan kita. Okey, ahli sunnah wal jamaah, kita ikut syekh kita yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih, hasan. Kalau yang dhaif pun dhaif ringan, dan juga pelbagai syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan penggunaan hadis dhaif. Inilah maksud sebenar ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi itu beberapa ulasan saya. Kesimpulannya, para penonton yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang disampaikan untuk memuji-muji dan menaik-naikkan syekh-syekh mereka. Kadang ataupun kerap kali syekh tu sendiri tak ada masalah pun. Syekh Abu Hasan Al-Shazili ke, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke, ataupun sesiapa lain, syekh itu sendiri okey je. Yang kemudiannya tu, para pengikutnya tu yang upkan cerita, kemudian berlaku pula persaingan antara tarikat-tarikat yang lain, masing-masing nak upkan lagi cerita, syekh siapakah yang lebih hebat, guru siapakah lebih hebat, sampai buat-buat cerita sehingga akhirnya Rasulullah pun didakwa mencium bibir tok guru mereka itu ya. Padahal itu adalah satu fitnah yang amat hebat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati juga dengan amalan-amalan yang ada ijazahnya apa semua tu daripada tok guru tu, tuan guru tu. Kita kena ingat, ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak meninggalkan dinar dan dirham, sebaliknya meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ulama ataupun syekh ataupun guru ataupun tuan guru, tok guru, penerus, pewaris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang mengajar apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Mereka tidak akan membuat amalan-amalan sendiri kemudian untuk menjustifikasikan, mewajarkan amalan tu ataupun untuk memberinya nilai. Mereka pun buat cerita, aku mimpi Rasulullah yang ajar amalan ini dan baginda memberi aku ijazah kepadanya kan. Siapa yang boleh verify, siapa yang boleh semak sama ada mimpi itu betul atau tidak ya. Sebab Rasulullah SAW telah mengajar kita Islam, dan kemudian Islam itu telah pun sempurna. Baginda tidak akan mengajar amalan-amalan yang lain. Baik, maka cerita-cerita macam ini kita dengar macam okey je. Macam okey je kan. Padahal di dalamnya terdapat racun-racun, bisa-bisa yang sangat berbahaya. Oleh itu hendaklah kita sentiasa berhati-hati ya. Baik, demikian sedikit ulasan dari saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.